Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan yang akan membentangkan projek berkenaan dengan multipurpose helmet. Saya Wan Muhammad Ali bin Wan Muhammad Zaharuddin. Saya Nohazira binti Cik Muhammad Asri. Saya Najwa Hanani binti Zainal Abidin. Okay, untuk permulaan projek kami, kami perlu memilih teknik yang perlu digunakan. Untuk creativity tool, kami pilih 3 iaitu brainstorming, camper dengan random input. Untuk brainstorming, kami cari produk yang sedia ada. Lepas tu kami cipta idea dekat produk tu, cari apa permasalahan dekat produk tu dan cari jalan penyelesaian untuk selesaikan masalah dekat produk tu. Okay, untuk scamper lebih kurang je cara dia dengan brainstorming. Cari produk yang baru, letak suatu fungsi yang baru dekat produk tu sampai dia jadi produk yang baru. Contoh macam produk kami lah, produk helmet multipurpose. Untuk yang ketiga kami pilih random input. Random input ni langkah terakhir yang kami pilih sebab random input ni bila dah tak ada idea, dah tak ada idea baru untuk dicipta, kita akan ambil idea yang sedia ada dan tambahkan penambahbaikan dekat idea yang sedia ada. Okay, next. Okay, untuk pernyataan masalah. Idea ni dipilih sebab untuk mengatasi masalah keceriaan motosikal, mengatasi kulit muka dan mata yang terbakar akibat daripada terdedah bercahaya sinar matahari. Yang ketiga juga untuk menyelesaikan masalah penunggang motosikal yang sukar berkomunikasi menggunakan telefon bimbit apabila menunggang motosikal. Untuk yang keempat, untuk mengatasi masalah ketidakselesaan berpeluh di bahagian kepala apabila penunggang memakai helmet dalam jangka masa yang panjang. Okay, next. Okay, untuk objektif kajian kami ialah seperti berikut. Untuk menyelesaikan masalah yang ada pada helmet, untuk menyelesaikan masalah daripada pernyataan masalah tadi, mengatasi masalah penunggang motosikal yang sukar berkomunikasi, mengurangkan masalah ketidakselesaan kepada pengguna dan juga last sekali objektif kami adalah untuk melindungi kulit muka pengguna dan mata pengguna daripada terdedah kepada sinaran matahari. Nani mic Nani tak buka ni. Okey, dengar? Dengar. Silakan. Okey. Okey, seterusnya saya akan sambung bagi spesifikasi produk. Elemen yang pertama, kami ubah suai bagi topik ledah multipurpose helmet ini mempunyai kad akses keselamatan. Kad akses keselamatan ini hanya membenarkan pemilik motosikal ini saja yang boleh mengakses motosikal tersebut. Dengan adanya kad keselamatan ini, ia dapat mengelakkan masalah kecurian motosikal. Bentuk dia boleh tengok pada gambar rajah tersebut, sama seperti kad akses yang kita nak masuk hotel tu. Lebih kurang macam tu lah. Okey, yang kedua adalah wireless earphone. Wireless earphone ini memudahkan penunggang motosikal untuk berkomunikasi tanpa perlu menggunakan telefon bimbit semasa menunggang motosikal. Ia menggunakan sistem Bluetooth dari telefon bimbit ke telefon topik ledah. Seterusnya, dengan menekan button on atau off untuk menjawab panggilan telefon tersebut. Yang ketiga adalah cooler. Penyejuk kipas. Reka bentuk cooler ini
Kami letakkan di bahagian atas kepala untuk menyejukkan kepala penunggang motosikal yang berpeluh akibat cuaca panas. Untuk kula ini, kalau anda lihat, dia sama seperti fan cooler laptop. Cooler ini dia berfungsi apabila temperature sensor mengesan suhu tinggi dalam 30 hingga 36 darjah Celsius. Okey, yang seterusnya adalah skrin paparan digital. Skrin paparan digital ini diletakkan di bahagian cermin penutup muka topik leda. Ianya berfungsi untuk mengesan beberapa jarak perjalanan pemanduan, had laju pemanduan, paparan jam dan juga paparan nama panggilan jika tak dapat panggilan masuk daripada telefon bimbit. Dengan ini, ia akan memudahkan penunggang untuk mengetahui jarak perjalanan, nama panggilan yang masuk tanpa perlu melihat telefon bimbit tersebut. Okey, yang kelima. Yang kelima adalah penutup muka anti UV. Penutup muka penuh yang diperbuat daripada cermin anti sinaran UV dan juga anti silau supaya dapat melindungi kulit muka dan mata daripada terdedah kepada sinaran cahaya matahari. Okey, selain itu multi-purpose helmet yang kami cipta ini menggunakan portable USB untuk charge tenaga topik leda tersebut. Jadi topik leda ini kita perlu menggunakannya mampu bertahan selama dalam masa 48 jam. Maksudnya kita boleh guna 2 hari lah. 24 jam, 24 jam. Okey. Sekian daripada saya. Okey, seterusnya untuk pengurusan projek, kami telah membina carta Jan, iaitu untuk memastikan projek kami ini berjalan mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Okey, yang pertama pada minggu yang pertama hingga minggu keempat, kami melakukan penjanaan idea. Kami melakukan brainstorming untuk memberi apa yang terbaik kepada helmet kami. Seterusnya pada minggu kelima hingga ke minggu ketujuh, kami melakukan pencarian bahan, itu maklumat berkenaan dengan idea yang kami dapat, apa yang kami perlu letakkan di bahagian helmet yang kami ingin binakan. Yang seterusnya pada minggu ke-8 hingga minggu ke-14 adalah proses rekod cerita kami berjalan lah. Kami melakukan lukisan kami di sini, membina soft model di sini dan membuat kemasan lah pada projek kami berlaku pada minggu ini. Dan seterusnya pada minggu ke-15 kami membuat pengujian terhadap model kami. Kami melakukan bertanya kepada mereka yang mahir tentang penggunaan helmet ini dan kepada pengguna lah yang akan menggunakan helmet tersebut. Dan pada minggu yang terakhir adalah membuat penilaian akhir lah. Seterusnya, proses kerja. Proses kerja yang kami lakukan yang pertama adalah proses melakar, iaitu pada permulaan kami mengambil helmet yang sedia ada dan membuat penekapan pada kotak untuk membuat soft model bagi projek kami ini. Seterusnya untuk proses yang kedua ialah proses membentuk lah. Apabila kami membuat lakaran pada kotak yang kami inginkan, kan kami membentuk kotak tersebut mengikut helmet yang didesainkan oleh kami lah. Seterusnya, proses yang ketiga ialah proses mengecat. Di mana pada proses ini kami berbincang untuk mengenakan color yang sesuai lah pada projek kami, iaitu kami milih color kuning sebagai color yang utama lah pada helmet kami. Seterusnya proses mengering, iaitu proses pengeringan ini berlaku untuk memberikan kecantikan yang menarik lah pada helmet kami sebelum kami mengenakan warna yang lain. Kami membuat color putih terlebih dahulu sebagai base
dan kami menggunakan color yang bersesuaian dengan pemilihan kami, iaitu color kuning. Proses yang kelima ialah proses kemasan, iaitu pada proses ini kami menambahkan skrin paparan pada helmet tersebut, dan untuk menambahkan kecantikannya lah kami membuat finishing terhadap helmet tersebut. Seterusnya, ini adalah gambar yang terakhir projek kami, itu pada gambar yang pertama merupakan pandangan hadapan, kedua ini merupakan pandangan belakang, dan ketiga ini merupakan pandangan sisi. Okey, seterusnya kos produk. Kos produk bagi model ini tidaklah banyak, hanya RM4.50 sahaja. Iaitu kos yang pertama itu kotak. Kotak kami percuma saja, dan yang kedua adalah gam. Gam yang kami anggarkan untuk guna pada soft model ini hanya RM1 sahaja. Dan yang ketiga, cat yang kami gunakan. Cat ini agak tinggilah kosnya, RM3. Kami anggarkan RM3, dan cover plastik untuk memberi gambaran bahawa skrin paparan digital pada bahagian tersebut itu RM50. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan yang lain. Okay, untuk ID elemen, boleh dengar? Boleh dengar, silakan. Okay, untuk ID elemen, kami memilih 4 elemen, iaitu color, pattern, space dengan mask. Untuk color, kami memilih color yang light kuning, dan pattern kami pilih pattern seperti dalam gambar rajah dekat yang telah diletakkan dalam slide. Space kami buat bina projek ni mengikut ruang yang sama dengan helmet dekat pasaran. Untuk berat mask, kami anggarkan berat ni sama dengan pasaran, iaitu 1650 gram. Kami hanya memilih 4 ID elemen sahaja untuk menghasilkan projek kami. Okay, next. Okey, saya teruskan dengan analisis keperluan pelanggan berkenaan dengan helmet multipurpose kami lah. Okey, dalam tinjauan ini kami melakukan tinjauan untuk mengumpulkan maklumat berkaitan dengan tugasan inilah. Dengan data yang diperolehi, kami dapat mengetahui kehendak pelanggan pada masa kini berkenaan dengan helmet kami ini. Dalam kajian ini juga kami akan menunjukkan prototipe sebenar kepada responden untuk memberikan pendapat mereka lah atau cadangan tentang penambahbaikan terhadap projek kami ini. Okey, seterusnya yang pertama saya terangkan berkaitan dengan soalan yang saya kemukakan, adakah responden ini seorang penunggang motosikal. Dalam responden ini sebanyak 80%, iaitu daripada 20 orang responden merupakan penunggang motosikal lah. Hanya 20% sahaja daripada 20 responden yang bukan merupakan penunggang motosikal. Untuk seterusnya iaitu soalan anggaran harga yang sesuai tentang produk kami apabila siap. Sebanyak 50% daripada 20 orang, iaitu seramai 10 orang lah responden memilih harga di antara RM1,001 hingga RM2,000 untuk produk apabila produk kami siap ini. Dan 40% memilih anggaran hargalah RM1,000 ke bawah, dan hanya 10% sahaja yang memilih harga untuk RM2,001 hingga RM3,000. Dan manakala tiada responden yang memilih untuk harga RM3,000 dan ke atas. Seterusnya, kami menanyakan soalan tentang alasan yang mungkin menarik perhatian untuk membeli produk ini. Alasan yang paling tinggi yang kami dapat adalah berkenaan dengan kemudahan Bluetooth, mikrofon dan phone telinga pada helmet yang kami bina ini. Seramai 18 orang responden, iaitu sebanyak 90% memilih untuk bahawa Bluetooth mikrofon adalah daya tarikan yang paling utama terhadap produk kami ini. Seterusnya, mereka memilih penutup muka anti-UV sebagai daya tarikan yang kedua lah selepas Bluetooth mikrofon, iaitu sebanyak 14 orang
responden memilih iaitu sebanyak 70% daripada keseluruhan responden. Dan yang paling rendah berkenaan dengan soalan yang kami ajukan kepada mereka ialah berkenaan dengan warna. Warna hanya seramai 4 orang sahaja yang memilih bahawasanya produk kami ini tidak mempunyai daya tarikan dari segi warna lah. So kemungkinan kami akan melakukan perubahan pada warna sekiranya produk ini dapat dipasarkan kelak. Okey, seterusnya soalan yang seterusnya, apakah jenama topik keledar lain yang mungkin mampu bersaing dengan produk kami? So responden menyatakan bahawa kami mampu bersaing dengan produk sedia ada iaitu jenama Shoei. Iaitu Shoei seramai 13 orang memilih dan seramai 11 orang iaitu 55% memilih kami mungkin akan bersaing dengan Arai, produk yang sedia ada di pasaran. Dan yang ketiga ialah GV. Itu seramai 9 orang yang memilih bahawa produk kami ini mampu bersaing dengan produk lain iaitu GV. Itu seramai 9 orang. Seterusnya, kami menanyakan soalan, adakah mereka ini bersetuju untuk melabur sekiranya produk kami ini mampu dipasarkan? Iaitu seramai 70% memilih ya, bersetuju untuk membuat pelaburan dengan kami. Alhamdulillah, responden ini begitu tinggilah responden menyatakan bahawa mereka berminat untuk melabur dengan kami bagi melakukan produk ini. Dan seterusnya kami mengumpul antara cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan tentang produk kami. Antaranya saya bacakan di sini, mereka memilih untuk gunakan produk yang tahan lasak untuk membina produk ini. Seterusnya mereka mengomentkan idea produk kami ini adalah menarik dan seterusnya produk ini mestilah menyediakan pengudaraan selesa kepada pengguna. Itu antara responden memberi pandangan mereka tentang helmet kami ini bahawasanya mereka ingin pengudaraan yang selesa terhadap topi keledar kami ini. Dan seterusnya cadangan lain adalah letak lock helmet nanti tercabut masa bawa motor. Sebab masa produk kami, soft model kami yang tunjukkan ini adalah kami tidak meletakkan kemungkinan tali di bahagian bawah lah untuk sebagai sebagai lock apabila membawa motor kelak. Okey, itu. Okey, kesimpulan saya serah kepada ahli kuliah lain. Ni suara. Okey. Okey, kesimpulannya inovasi topik keledar motosikal yang kami hasilkan ini demi keselamatan pengguna di jalan raya pada masa yang akan datang. Tapi kami menghasilkan idea topik keledar ini daripada gabungan idea dan elemen-elemen produk yang sedia ada. Topik keledar yang kami hasilkan ini mempunyai elemen mesra pengguna dari aspek keselamatan, kemudahan, keselesaan kepada pengguna. Oleh itu, hasil daripada pengumpulan data ini, produk ini sangat berpotensi untuk dipasarkan kepada syarikat yang sanggup untuk melabur sepanjang penghasilan produk ini. Okey, sekian daripada saya. Ada apa-apa penambahan? Daripada saya tiada penambahan untuk ditambah. Z? Saya juga tiada. Okey, setakat itu sajalah pembentangan kami daripada AHZ Premium Helmet Sendian Berhad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.